yang dihormati dan syariat puasa Masjid Usamah bin Zaid dan yang dikasihi para jemaah yang hadir pada malam ini. Kita hari ini dah masuk 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bersama hari ini 1 November 2023 insyaAllah. Kita sambung yang telah lalu berhubung tentang pelaksanaan adab-adab mengerjakan sembahyang yang telah lalu sambungannya, yaitu jelaskan Allah SWT tentang kelebihan kita membaca doa takbiratul ihram, ya dah. Walaupun sunat hai'ah tetapi jadikan satu amalan untuk kita. Doa selepas takbir yang telah lalu yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, satu amalan ya, walaupun dia doa hai'ah tetapi memberi ya kelebihan dalam doa, kerana Rasulullah itu doa bukan ibadah, doa otak segala ibadah. Kita abaikan benda-benda macam ni. Ya, Allah SWT yang Maha Agung, segala pujian yang banyak bagi Allah SWT yang Maha Suci. Allah Ta'ala di waktu pagi dan di waktu petang. Kita memuji Allah tidak kira pagi dan petang. Ya, aku hadapkan diriku ini kepadamu ya Allah, Tuhan yang mencipta segala langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan bukanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan akan-Mu ya Allah. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku nanti hanyalah untuk-Mu Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang Islam. Ini doa, doa satu harapan kita. Harapan kita ya. Dalam surat 90 yang jauhi lah. Ya, harapan kita ni berdoa kepada Allah supaya kita diberi kebaikan. Diberi kebaikan. Itu namanya doa. Kita nak baik semua. Apa nak kita buat semua dapat redha Allah. Kemudian bacalah olehmu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasydid yang sabtu, dan berhati-hatilah membezakan antara huruf dad dengan huruf dha. Dad dengan dha. Dia seakan-akan dad walau dha dha lain. Jadi harful huruf ni sifat-sifat huruf. Dan jaringkanlah bacaan pada solat, yaitu surah Al-Fatihah, surah yang mengikutinya pada sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, yaitu pada 2 rakaat yang permulaan, kecuali bila engkau seorang ataupun makmum. Ya, kalau kau jadi makmum janganlah nyaring. Yalah, jangan sebelah ganggu. Ya, kita yang Bismillahirrahmanirrahim Allah. Nah, jangan dinyaringkan. Jadi terganggu jiran sebelah tak. Yang boleh nyaring imam saja, itu pun rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga tak payah, rakaat keempat tak payah. Yalah. Jadi ini kena jaga. Ini ada peraturan, kaedahnya. Kalimah amin pula mestilah bersama. Jangan pula amin panjang sangat ya, cukup kadar 2 harakat amin. Amin tak berpanjang. Dan mari disebut ini panjang. Ya, cakap Melayu pun tak sedap. Perkenankan. Kalau amin perkenankan, cantik sikit bahasa kan.
Ini pun ada pening kepala. Ya, tak mengikut. Malaikat pun serta juga kita ambil dia bersama malaikat. Kalau terus bersamaan dengan malaikat, insya-Allah terus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau baca selepas surah Al-Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang agak panjang. Ya. Tawilul mufassil, ya, lebih panjang sikit. Dan sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan qisarul mufassil, sedikit. Ya, jangan panjang-panjang waktu maghrib. Kerana waktu maghrib itu tak lama kan. Kalau waktu subuh ni panjang sikitlah. Ni. Dan pada sembahyang zuhur, asar, ya, hendaklah kita baca surah yang agak pendek sikitlah, ya tak? Surah pendek. Sebab tidak dinyaringkan. Dan waktu isya akan surah-surah yang dinamakan awsatul mufassil. Awsatul mufassil. Agak pendek sikit. Kerana ramai jemaah lampau tak? Ya tak? Ini dah tunggu kuliah. Ya. Dekat sebaik isyak berbunyi gendang. Krak. Nah, jangan tuan saya begitu. Tambah-tambah kita ada usia lama tak? Kita tahu tak? Usia lama tu kalau kereta pun kalau kapreta lah dulu ya, sekarang injection, dulu kapreta gegep dah lama kena cuci kapreta ya. Jadi biasalah kereta lama, orang lama tak ya. Sebab itu kena tengok jemaah ya, jemaah tu macam mana, agak-agak tengok sayu aja dah, dapur perut dah. Makan sebelum solat maghrib, makan dah pukul 6.30 makan dah. Sekarang awal tu kan, pukul 6 dah makan dah. Apa tak bergelodok dulu tu, kerotak ada. Jadi kita faham. Itu kena waktu isya pendekkan dah surah. Ya, jangan pendek sangat, agak-agak lah. Alhaakumut takasur. Kalau surah pendek tu rehat sedikit, sempatlah maklum tu baca Fatihah. Yalah. Kita mengikut Imam Syafi'iyah kena baca juga Fatihah walaupun perlahan. Yalah. Nah, kalau ikut Abu Hanifah tak perlu. Yalah. Itu pahaman khilafiyah Abu Hanifah. Fatihah tu tanggung imam dah, tak payah lagi dia. Itu Abu Hanifah, kita Imam Syafi'iyah. Kita lah baca juga ya, ikutlah kaedah imam kita. Ya lah, seperti surah Al-Kafirun. Dah, pendek-pendek. Pada rakaat yang pertama dan rakaat kedua surah Ikhlas. Dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah itu dengan takbir rukuk. Dengan takbir rukuk. Tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Ya, subhanallah. 3 kali ya. Kalau kita berjemaah ni setakat 3 kali subhanallah. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, cukuplah. Ada kalau seorang tu 10 kali lantai lah. Dan seorang dah 10 kali subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal azim. Itu berpasal lah. Ya tak? Kita tak ada makmum. Bila ada makmum, sekadar yang disunatkan 3 kali. Lebih tak payahlah, ya tak? Jadi kita tengok manfaatkan imam tu, makmum tu macam mana. Jadi ini penting dalam kita berjemaah. Ya. Engkau menoleh dulu ke kiri dan ke kanan di dalam sembahyang, sebelum sembahyang. Tengok. Istau, bab ni istau, i'tadilu. Nah, tengok sawu sufufakum. Nah, tengok makmum. Dah tak? Tengok makmum. Dah. Haji mana pakai kursi dah. Macam tu tu. Lah kesian dia. Kita tengok dulu. Tengok belah kiri. Sini pun pakai kursi. Janganlah panjang-panjang. Qadarnya tengok dia. Asal dia lepas Fatihah agak-agaklah. Kita bolehlah rasakan macam mana. Ya. Jangan laju sangat. Dia nak kejar macam mana. Ya kalau saya tak betul pula itu dia. Jadi imam ni kena i'tadilu iqamus solat. Bersifat adil lah dalam sembahyang. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Kita nak dapat kasih sayang Allah.
Ni ada kaedahnya. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk dan angkat tanganmu seperti cara yang telah disebutkan di dalam kaifiat mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Dan panjangkanlah bacaan takbiratul ihram itu sehingga engkau sampai berada dalam keadaan rukuk yang sempurna. Maka letak kedua tanganmu. Tawil qasid ialah surah yang bermula daripada surah-surah tersebut. Apa dia? Surah Mursalat. Panjang sikit ya. Kalau dipanjangkan. Surah Al-A'la. Panjang tu. Nah, tapi orang hafaz Quran macam imam kita ni, dia tahu dah cabutan surah-surah mana ya. Agak-agak itu pada rakaat pertama. Bagi solat subuh, ya, bagi solat yang agak boleh. Ya. Jadi kalau solat isyak ni jangan panjang sangat, sekadar. Ada kaedah. Jadi ini jelas supaya kita jadi orang yang bertimbang rasa dengan makmum, dan makmum pun rasa selesa. Ya. Tapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai, dan tegakkan lututmu itu baik-baik ketika duduk iftiras. Duduk iftiras. Dan ratakan belakangmu, lehermu dan kepalamu sehingga semua kelihatan seperti sekeping papan. Itu ketika rukuk. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lembungan. Buka sikit kalau lelaki. Kalau perempuan ada lapan. Lelaki buka. Jangan lebih buka kacau sebelah. Buka sedikit. Di lembungan, ya, lembungan. Ini amalan yang kita berbuat lebih baik. Berbuat demikian bahkan ia merapatkan sebahagian anggota kepada bahagian yang lain, itu bagi perempuan. Dan bacalah olehmu ketika rukuk itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala patut pujian. Dan jikalau engkau sembahyang sendiri, maka lebih baiklah kamu tambahkan bacaan tasbih itu 7 kali atau selebih. 7 kali boleh, 10 kali boleh. Kalau seorang-seorang, siapa nak marah? Makmum tak ada. Seorang-seorang ya tak? Tapi kalau kita berjemaah, kita ada mesti bertimbang rasa. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Boleh disambung hamdan katsiran mubarakan fi. Itu boleh disambung. Hamdan katsiran, segala puji yang banyak-banyak untuk-Mu ya Allah, dan memohon keberkatan. Mubarakan fi. Mil'ul samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh, ya, sepenuh-penuhnya. Ya, Engkau yang mengadakan langit dan bumi. Apa jua suatu yang Engkau kehendaki setelah itu. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah qunut ketika engkau iktidal. Nah, rakaat yang kedua. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap kalimah Allahu Akbar, ya, tanpa mengangkat kedua tangan. Sujud ni tak payahlah angkat tangan. Ya. Dia ketua yang boleh kita angkat tangan tu setelah kita duduk iftiras. Tahiyat awal kita bangun sunat angkat tangan. Ya. Yang lain-lain tu tak perlu. Tak perlu. Ini benda-benda yang disunatkan. Ya. Jadi ini penting. Sebab itu kita jadikan manfaat dalam sembahyang ini. Sebelum kita sembahyang itu, kita kena jaga wuduk kita yang tahu. Kerana syarat sah sembahyang itu wuduk yang sempurna. Syarat sah sembahyang itu syaratnya wuduk yang sempurna. Ni kadang-kadang itu kita wuduk ni kita jaga, jangan sampai air mustahmal itu menipis. Ya, air terpisan daripada rambut ke,
Nah, itu berhati-hati rasa wuduk tu. Nah, wuduk ni ada kelebihan-kelebihan rasa wuduk. Ini ulama menceritakan ada kelebihan. Sebab itu kita wuduk buka betul-betul. Ya, salati, madu tangan salati kecil semua, madu tangan kiri sampai ke siku. Batu rambut ni kita tolak ke belakang. Ini ceritakan dalam kitab ni lah. Dalam kitab Bidayah Salikin tadi. Ditolak ke belakang ni. Kita kalau kita ambil wuduk tu, ya, sapu rambut ni kadang orang tak faham. Tolak ke belakang, temukan ibu jari ni, tolak ke depan. Apa kelebihan? Ada ulama mengatakan siapa-siapa yang melakukan demikian, Allah akan selamatkan ia dari penyakit stres. Tahu stres? Nak kereta jam stres. Yalah. Migraine. Betul. Alhamdulillah. Stres ni perasaan stres. Kita naik kereta pergi balik, saya selalu balik ke Negeri Sembilan kan. Kalau hari Jumaat dia lepas saya kuliah balik Negeri Sembilan, boleh jam. Bawa roti tu tak guna. Jam dia tak guna kita. Stres dengan jam tu. Jadi caranya ada dalam ibadah. Dan ibadah tu kita ambil wuduk, ketika kita rambut kita sapu rambut tu, tarik ke belakang, cantumkan ibu jari, tolak ke depan. InsyaAllah macam kita mengurutlah stres. Satu, InsyaAllah hilangkan stres. Kedua, migraine. Betul. Saya dulu selalu pening kepala. Dengan amal itu adalah ulama bagi tahu, ya, dalam kitabnya, ya, migraine. Satu lagi, telinga. Telinga kita kadang kita mencuk saja dia, mencuk je. Sedangkan telinga ni kita ambil air tu, kita picit telinga. Kalau tak percaya, tuan picit telinga, ada rasa kepala kita. Dia ada urat-urat ni. Telinga. Macam di tangan, kita tak tahu kita tangan. Kalau orang ada angin, kita picit tangan, aduh, tak. Ini picit sekuat tangan, tak ada, insyaAllah. Angin, buang angin. Angin urat-urat kita dari tangan, tu boleh pikuk-pikuk. Kemudian kita basuh kaki. Kaki itu kita salati, kaki-kaki itu kita picit. Bawah kaki itu jantung, tepi kaki, betul. Itu mengelakkan daripada sakit stroke. Betul tuan. Benda amalan ulama-ulama dulu. Kita basuh kaki kan, kita angkat tu, ambil air tu kita angkat, kita basuh kaki tu sampai salati, lepas tu picit tapak kaki sampai tapak kaki, segala jari-jari. InsyaAllah saya buat tu, ya. Sebab kalau sakit stroke susah tu. Betul. Itu kita cara mencegahnya dengan ikhtiariyah. Ulama memberi garis panduan. Betul. Ada kawan saya, dia kata selalu pening kepala. Takut ni. Bila pening kepala itu berpunca daripada tekanan darah yang tinggi. Tambahlah usia bila kita ya kan. Saya pun dah 69. Bulan akhir bulan 9 ni dah 70. Nak muda lagi ya? Sedar dah tua. Macam abang tu muda lagi, senyum lagi. Kita ni sedar. Tapi Alhamdulillah Allah bagi kita sihat. Itu cara. Kaedah-kaedah dalam wuduk ni pun kita ambil manfaat untuk diri kita. Betul. Saya picit, nak tidur ada. Jangan lupa baca surah Tabarak. Kena baca. Itu amal-amal. Kita banyakkan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita untung di Malaysia ni kita dalam amal, nak ke masjid tak ada orang gabung. Cuba kita tengok saudara kita di Palestin. Ya Allah. Ya. Hari-hari. Ya, korban hari-hari. Jadi hari ini saya berfikir, memang betul. Saya cari dalam Google mana sana, ni saya sendiri tengok dalam Google. Mana-mana negara yang memberi sumbangan kepada Israel, segala produk yang kita tinggalkan. Banyak punya.
Banyak tuan-tuan. Yang bagi sumbangan pada Israel tu, ya Allah, selama ni kita pakai. Contohnya, ya, Colgate tu mana siapa yang buat? Kita Islam punya ada. Nah, Allah, banyak betul. Selama ni kita makan aja. Bila kita rasa menangis, ya Allah, dia bagi sumbangan ke Israel tu. Ya, makanan-makanan belum tu baru makanan. Belum lagi yang spare part kereta lah apa semua. Ya Allah, yang mana? Kita tengoklah, tengok dalam Google. Siapa yang rapat yang membantu Israel selain daripada Amerika, England, Allah, orang Islam terbunuh. Bagi sumbangan dia beli senjata bunuh orang kita. Ya Allah, saya menangis kadang-kadang tengok apa yang jenama-jenama itu tinggalkan. Kita pakailah sapi, tak apalah, orang kita punya, ya tak? Pakailah. Ya, Al-Galah ada satu buat gigi tu daripada sugi. Sedap juga dipakai. Dulu kita tak tahulah kailah pakai. Kita tinggalkan benda-benda itu. Tambah-tambah yang jenama terang tu, yang terang babak dia ya. Itu lagi jangan dah. Ya. Tu tuan-tuan pun tahu kan. Tengok dalam Google senang dah. Bukannya boikotkan dia. Sebab kita nak sayang kita kat saudara kita yang terbunuh tu, ya tak? Jadi daripada kita banyak bertaubat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan negara kita aman. InsyaAllah kita ni berbeza bangsa tuan. Ya, Cina, India, Melayu, Iban, macam-macam tak? Bangsa macam-macam. Tapi Alhamdulillah kita ni bersatu elok. Tak ada bergaduh tentang apa? Tak ada bergaduh tentang kaedah. Kalau kita tengok di Syria, bergaduh tentang akidah. Di Yaman, kawan saya baru balik. Nak balik kembali payah betul. Nak balik sana pun payah. Dia mengajar sama dengan tempat saya, tempat tahfiz mengajar tu. Ya Allah, nak balik pun payah. Anak balik dia kata tengok anak dah besar dah. Allah Rabbi kesian. Ya, inilah negara Yaman, negara yang dulunya elok, baldatun thayyiban wa rabbul ghafur. Tengok, inilah ya asutan-asutan daripada pahaman-pahaman, bukan politik, pahaman-pahaman ya akidah. Ya, kita berpahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika kita rukuk sujud, bacalah subhanallah subhanallah a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung. Pengakuan dalam hati. Engkau bacalah tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjemaah, 7 kali jika ataupun 10 kali atau selebihnya jika engkau sembahyang seorang diri. Banyakkan tasbih. Kemudian engkau bangkit daripada sujudmu sambil mengucapkan kalimah Allahu Akbar sehingga engkau duduk dengan sempurna, dan duduklah di atas tapak kakimu yang kiri dan tegakkan tapak kakimu yang kanan. Kanan tu ya, kita tegak kiri, paha kita di punggung kita duduk di tapak kaki yang kiri. Ini istilah yang boleh. Yang boleh yalah, yang uzur, yang bengkok kaki payahlah macam bangsian dah. Saya pun dah usia macam ni, Allah nak bengkok kaki duduk iftiras. Ya Allah, sakit dia, sakit tuan. Abang muda lagi tak sakit, kita ni ya Allah. Dulu masa muda tak ingat main badminton, Allah punya lincah. Main bola lincah. Bila dah umur 60 ke atas, apa dulu padan muka. Yalah, dulu lincah. Badminton, pantang pelawak. Main bola, pantang pelawak. Umur 20-an, 60-an, 30-an boleh lagi. Bila naik 55 ke 60, Allah nak duduk iftiras. Orang tak kena tak apa, yang kena tu ya Allah nak bengkok tu, Allah bercinta betul. Tak? Sebab kita nak abdal, kita nak sujud itu, kita betul sujud di bumi. Ni
Itu kita nak betul. Satu ketika saya sembahyang satu surah di Sungai Haji Nurani. Ini kisah betul. Jadi saya nak pergi ke Sabak Bernam, nak balik kampung ke bagian Datuk, ya, kampung saya. Jadi saya bermalam satu tempat dekat sekolah saya dulu, sekolah Arab di Sungai Haji Nurani, ya, Sungai Besar. Ya. Jadi saya pergi sembahyang kat surau tu, ramai orang lama-lama. Dia sembahyang, dia tak mau naik atas bangku dah, badan dia dah usah. Habis si salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus lari pergi ke bangku kursi tu, dipuncit kaki. Saya tanyalah, Wak, kenapa Wak tak pakai kursi, Wak? Rugi. Oh, dia, rugi. Kita sujud bulat pada Allah. Ini kalau atas kursi saya tak dapat sujud. Itu dia lah dia. Betul. Tapi habis salam terus naik atas kursi, urut kaki dia. Dia kata, Wak pakai kursi, Wak dah tak boleh. Tak apa. Kerana Allah. Untuk sembahyang ni sembahyang fardu. Semangat betul Wak tu. Jadi inilah kemudahan khilafiyah yang membunyikan, ya, rohsah yang dibenarkan. Tapi dia nak juga cara yang istimewa kan, sebab sujud kepada bumi. Kita mengaku sujud kepada Allah SWT. Sampai begitu punya semangat dia, itu semangat lah namanya. Walaupun sakit. Saya pun sakit kadang-kadang. Tak apa. Sebab kita nak sujud betul dahi kita ke bumi. Ini yang kita. Sehingga engkau duduk, apa kita baca tidak digenggamkan akan bacaan oleh dua jarimu. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa. Ini 8 doa ni jangan baca. Ya. Apa? Rabbighfirli 1, warhamni 2, warzuqni 3, wahdini 4, wajburni 5, wa'afini. Ya. Wa'fu anni. Jadi doa ni penting. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku. Pertama, kasihanilah aku. Berikanlah rezeki kepadaku. Berikan hidayah kepadaku. Sempurnakan kekuranganku dan afiatkan badanku dan maafkan kesalahan. Dua. Rugi kadang-kadang orang bangai baca. Tenang aja doa ni. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Minta kepada Allah. Itu doa. Kan? Sebab sembahyang makna pada lugah ad-doa. Ya, makna sembahyang pada lugah ad-doa adalah doa. Ya, makna pada istilah melakukan ibadah yang diperlukan kepada kita, yaitu mengikut rukun-rukun yang ditentukan. Ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Itulah di pada istilah. Pertama, kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat. Istirahat. Apa dia? Pada setiap rakaat tidak diiringi dengan tasyahud. Dan hendaklah engkau duduk istirahat ini sebentar sahaja. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Dan janganlah engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Maka teruslah takbir itu engkau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdiri. Bagi yang sehat tuan-tuan, yang kurang sehat duduk tu bermacam cara lah. Kaki kanan dulu ke kaki kiri dulu lah. Tak, kalau dulu kita nak duduk iftirahat, nak duduk, nak sujud tu, kita dulu kaki, betul tak? Yang afdal dia kaki dulu. Dah kita tak mampu dah. Dia tak mampu. Tangan dulu datang, kaki tak sampai lagi. Ni. Nak kata macam mana? Dah kaki dah bengkok pun payah.
Saya tak kata orang, saya sendiri. Ni dibolehkan. Benar? Sebab tak boleh. Duduk tu tangan dulu baru kaki. Bangun dulu, punggung dulu baru tangan. Betul tak? Betul tak bang? Sebab tak mampu. Badan masih sihat tak apa, kaki masih okey. Ini jalan pun tak pakai tongkat tu pun dah syukur dah. Tak pakai kursi roda tu dah syukur. Betul tuan-tuan. Dia masih muda boleh cakap lah. Bila naik ke 60, 70, itu keras kaki. Jalan pun teratur. Bukan laju lagi jalan, slow. Kaki tu macam cepat tapi slow. Dulu langkah besar. Beza. Ya, faktor usia. Kadang kita terimalah hakikat inilah. Sebab itulah Rasulullah kata al-khamsu qabla al-khamsin. 5 perkara sebelum ada 5 perkara. 5 perkara masa muda sebelum usia, masa sihat sebelum sakit. Masa kuat sebelum tak kuat. Sebelum lemah, masa lapar sebelum sempit, masa hidup sebelum mati. Dah mati tak ada apa dah. Tak ada dah tanya apa dah. Dah mati, innalillah. Tinggal apa je ditanya oleh para malaikat. Apa yang kita boleh buat? Inilah yang penting. Jalan kehidupan kita. Perubahan, tukar berganti. Dulu kita nampak kita muda. Waktu kita usia kita nampak orang muda pula. Itulah fitrahnya manusia begitu. Jadi kita kena berfikir. Bahasa kita mampu, kita buat. Banyakkan bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dia memudahkan amal kita. Dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud pertama, tahiyat awal. Hendaklah engkau letakkan tanganmu kanan di atas kanan dengan menggenggamkan kedua jari-jari. Genggam. Dua jari genggam ya. Jadi genggamkan. Kecuali jari telunjuk. Ada orang pegang itu genggam. Jadi ini dia, jadi telunjuk. Kecuali jari telunjuk yang engkau untuk mensyaratkan dengan telunjuk yang kanan ketika engkau mengatakan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan sembah kecuali Allah. Itu dah tasdik bi qalbi. Tasdik dalam asyhadu an la ilaha illallah. Tasdik tetap dalam hati. Jadi penting. Hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, tasyahud awal, seperti engkau duduk antara dua sujud dahulu. Dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Yaitu dengan menundukkan punggungmu yang kiri dan mendiri telapak kaki kananmu dan meletakkan kaki kiri itu di bawah kaki kanan dengan dikeluarkan sedikit ujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang maksud dari Rasulullah SAW. Apa dia? Tasyahud akhir. Kita kaki itu dia berlipat kan, punggung tu. Jadi kaki kanan tu bengkok. Tahiyat akhir, dia tahu dah. Jadi macam tu. Sampailah dulu selesai daripada doa. Kita boleh baca doa. Apa doa kita nak tambah? Boleh. Innaka Hamidum Majid. Kita tambah. Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi fitnatil ahya'i wal mamat wa a'udzubika min azabil fitnati masihid dajjal. Sebelum salam boleh? Tak ada salah. Tak. Doa. Jangan cakap lagi dah. Ya Allah Tuhan tak boleh. Kena cakap harap doa. Apa saja
Ataupun kita baca dalam surah nak minta sembuh penyakit. Apa dia? Wa idza maritu fa huwa yashfin, wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, engkau saja yang boleh menyembuhkan. Dalam surah ayat 80 Asy-Syu'ara, ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, engkau saja menyembuhkan. Minta pada Allah. Tak apa, itu doa. Sebab as-salat bil makna ad-doa. Jangan kurang berdoa. Kita doa banyakkan. Jadi selain berdoa, kita banyakkan bertaubat. Ya, salah satu inilah kita nak menolong keadaan orang Palestin menderita. Kita berdoa banyakkan bertaubat pada Allah, barulah doa kita diterima oleh Allah Taala. Ini kalau kita melakukan benda-benda yang bukan maksiat, tinggalkan sementara itu. Kita boikot sikit barang-barangan yang dikeluarkan daripada orang yang memberi bantuan kepada Israel. Cuba bayangkan 74 tahun menderita orang Palestin itu. Daripada tahun 47 mula dijajah, 47 sampai hari ini berapa tahun? 74 tahun. Mereka baru berlaku pertengkaran dengan apa? Makril dengan apa ni, dengan dengan apa, negara mana? Itu dikata dia menjajah. Yang ini lagi menjajah Jahannam tu. Itulah sebabnya berlaku. Jadi kita banyak minta pada Allah. Tak mustahil Allah bagi bantu. Tengok dalam peperangan Badar. Kita ingat peperangan Badar. Tentera Islam 313, tentera kafir 1000. Tapi mengajaknya Rasulullah SAW, datang ayat menyampaikan kepada Rasulullah, faman fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasya'ul alim. Sudah bukti gulungan sedikit boleh mengalahkan gulungan ramai dengan izin Allah. Tak mustahil. Bantuan daripada kita. Daripada kita dari Malaysia ni kena minta dulu izin daripada ASEAN ni, ada negara kecil. Kerjasama. Main-main pergi je, tak tahu lokasi pergi. Bahaya. Bukan senang. Kita cakap senang. Nak melaksanakan. Hanya kita banyakkan berdoa, kita tak mampu. Jauh. Kita bukan tak sedih. Allah yang kata dalam surah Isra' tu apa berlaku, ayat 4 ayat 5 cuba balik dalam baca. Betapa zalimnya 2 kali buat kesalahan orang Bani Israel. Dulu dihalau, duduk menjadi lanun, dulu di lautan. Tapi bila dapat duduk, dia menjajah. Ini juga sifat Israel. Jadi perkongsian setakat ini kita sambung akan datang pada bulan depan, ya. Sambung bab ini, kita akan masuk terus doa-doa yang diterima untuk melembutkan hati kita. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya memohon kepada Allah Ta'ala. Aku li qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum.